kami nak bercakap tentang kepentingan berpersatuan di Malaysia. Jadi marilah kita tahu sedikit sebanyak tentang latar belakang persatuan di Malaysia. Latar belakang persatuan di Malaysia mengalami perkembangan yang penting sejak zaman penjajahan British apabila masyarakat tempatan mula menyedari kepentingan bersatu dalam memperjuangkan hak dan kepentingan masing-masing. Penubuhan persatuan pada waktu itu berkembang dalam beberapa fasa utama dengan perlindungan hak berpersatuan yang akhirnya termaktub dalam Perkara 1/C Perlembagaan Persekutuan yang memberi jaminan kepada semua rakyat Malaysia untuk menumbuhkan persatuan. Semasa zaman penjajahan British memperkenalkan sistem yang memisahkan kaum dalam sektor-sektor tertentu. Pada masa inilah Kesatuan Melayuan Singapura telah ditubuhkan di mana mereka memperjuangkan hak-hak masyarakat Melayu dalam sektor pendidikan, serta masyarakat Cina dan India pula menubuhkan lagi satu persatuan di mana mereka berfokus tentang aspek kebajikan serta sosial. Jadi, pada pertengahan abad ke-20 dan ketika Malaysia menuju ke arah kemerdekaan, semangat nasionalisme dalam kalangan Malaysia telah berkembang. Pada abad itulah di mana persatuan seperti UMNO, MIC serta MCA telah ditubuhkan. Selepas itu, semua parti ini telah digabungkan dan menjadi satu parti yang digelar sebagai Parti Perikatan di mana mereka menuju ke arah pilihan raya bagi mendapatkan kemerdekaan. Selain parti politik, ada juga Persatuan Pekerja dan Kesatuan Sekerja yang memperjuangkan hak-hak pekerja seperti MTUC. Kesatuan ini juga memperjuangkan isu-isu berkaitan gaji, faedah pekerja dan hak asasi dalam tempat kerja. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Ini menunjukkan bahawa perpaduan adalah kunci kejayaan dalam perjuangan hak. Selepas kemerdekaan pada tahun 1957, iaitu pada era kemerdekaan, ada peningkatan dalam pembentukan persatuan dan yang memperjuangkan hak pekerja dan juga perniagaan. Kesatuan Sekerja dan Persatuan Perniagaan berkembang pesat untuk melindungi hak pekerja dan memperkukuhkan kedudukan ekonomi rakyat. Persatuan yang berkaitan dengan pendidikan dan agama juga memainkan peranan penting dalam membangunkan masyarakat. Persatuan seperti Kebajikan Masyarakat dan juga PIBG adalah contoh-contoh persatuan yang memajukan kepentingan sektor tertentu. Pada era moden, persatuan semakin berkembang dengan adanya pelbagai jenis organisasi dari yang berasaskan kepentingan etnik hingga kepada persatuan yang menggalakkan aktiviti sosial, ekonomi, pendidikan dan kebajikan. Persatuan moden seperti MNS dan MAYC atau MIC untuk melindungi alam sekitar dan membangunkan belia melalui aktiviti kepimpinan dan pendidikan. Kebebasan untuk menubuhkan dan menyertai persatuan adalah salah satu asas demokrasi. Namun, di Malaysia terdapat sekatan tertentu yang dikenakan oleh undang-undang, seperti Akta Penubuhan 1966. Akta ini memerlukan persatuan untuk mendaftar dan mematuhi syarat tertentu, termasuk keperluan untuk melaporkan aktiviti kepada pihak berkuasa. Sekatan ini boleh membataskan kebebasan bersuara dan berpersatuan, menyebabkan sesetengah individu berasa tidak selamat untuk menyuarakan pendapat mereka secara terbuka, tidak sehaluan dengan kerajaan bagaikan api dalam sekam. Sebagai contoh, penolakan permohonan Ikatan Demokratik Malaysia MUDA untuk ditubuhkan sebagai parti politik pada Januari 2021 tanpa sebab yang jelas menunjukkan sekatan terhadap kebebasan persatuan. Persatuan seringkali terpengaruh oleh politik semasa. Campur tangan politik dalam urusan persatuan boleh merosakkan objektiviti dan keberkesanan mereka. Dalam konteks ini, persatuan mungkin terpaksa mengambil pendirian yang tidak selaras dengan prinsip demokrasi demi menjaga hubungan dengan pihak berkuasa atau untuk mendapatkan sokongan politik. Ini boleh menyebabkan ahli merasa bahawa agenda persatuan lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik daripada keperluan sebenar anggota. Usaha ini adalah bagaikan menegakkan benang basah di mana sukar untuk mencapai objektif yang murni apabila terdapat campur tangan dari pihak luar. Persatuan seperti gabungan pilihan raya bersih dan adil bersih seringkali menghadapi tekanan politik dari pihak berkuasa. Isu diskriminasi berdasarkan etnik atau latar belakang sosial juga wujud dalam beberapa persatuan. Ini mencerminkan ketidaksamaan yang lebih luas dalam masyarakat Malaysia dan menimbulkan persoalan tentang keadilan dalam sistem demokratik.
Persatuan seharusnya berfungsi sebagai platform untuk menyatukan pelbagai kaum, tetapi kadang-kadang mereka gagal melakukannya. Ketiadaan inklusiviti ini boleh mengakibatkan perpecahan dalam masyarakat dan menghalang usaha untuk mencapai keharmonian. Kita selalu dengar tentang kedaulatan undang-undang sebagai elemen utama dalam demokrasi. Tapi kadang-kadang undang-undang boleh menyekat kebebasan, terutamanya apabila melibatkan persatuan yang tidak sehaluan dengan kepentingan kerajaan. Hal ini akan menimbulkan pelbagai persoalan besar tentang kebebasan bersuara dan bagaimana undang-undang sepatutnya melindungi kita dan bukan menyekat kebebasan kita. Contohnya dalam kes Nordin bin Salih, Victim Dewan Undangan Negeri Kelantan. Dalam kes ini, mahkamah memutuskan bahawa sekatan yang dikenakan oleh Perlembagaan Kelantan adalah tidak sah kerana ia melanggar hak berpersatuan di bawah Perlembagaan Bersekutu. Jadi, undang-undang sepatutnya mempertahankan hak kita dan bukan untuk menindasnya. Selain itu, persatuan sering menghadapi masalah pembiayaan. Susah bila mereka bergantung kepada derma atau sokongan luar, terutamanya bila mereka terlibat dalam isu kontroversi. Ini menyukarkan mereka untuk menjalankan program yang bermanfaat untuk masyarakat. Sebagai contoh, Kesatuan Sekerja sukar mendapat dana untuk menguruskan program latihan pekerja. Akhir sekali, pendidikan sangat penting. Kalau kita tak tahu hak kita, macam mana kita nak pertahankan organisasi seperti Hak Asasi Manusia atau dikenali sebagai HAKAM. Dia cuba sedaya upaya untuk meningkatkan kesedaran tentang hak asasi manusia, tetapi mereka perlukan lebih banyak sokongan daripada pihak kerajaan dan masyarakat untuk memberi impak yang lebih besar. Itu sahaja daripada isu kali ini. Bye-bye. Persatuan yang jaga semua benda ni supaya mereka masih mempromosikan dan masih digunakan pada generasi yang akan datang. Buat kata pepatah, tak nak kenal maka tak cinta. Tak kenal maka tak cinta. Bila dah kenal macam celaka. Sekarang saya faham. Tapi lagi contoh lain, setahu saya kita ni tak adalah tahu banyak-banyak pun. Jadi persatuan ni pun tujuannya adalah untuk menyedarkan kita dan juga memberi kita pengetahuan lebih tentang perkara yang baru. Contohnya macam persatuan kebangsaan autism. Kita ni bukanlah semua orang autism, jadi kita tak tahu banyak benda pasal autism. Oleh itu, persatuan ni dia akan memastikan kita sedar tahu apa itu autism, kenapa autism. Faham? Faham. Saya rasa saya dah faham sekarang. Oh, mungkin saya boleh bagi lagi. Saya tahu lagi satu kunci. Apa tu? Selain itu, mungkin dia boleh menyatupadukan orang mengikut minat kita tu sendiri. Betul? Macam saya, kalau saya minat membaca, jadi saya boleh sertai kelab membaca. Jadi saya boleh bertukar informasi dengan peserta kelab yang lain. Betul tu. Saya rasa saya ada satu pantun untuk berkongsi. Apa tu? Anak nelayan mendayung perahu di tengah laut menangkap kerisi. Persatuan tubuh kerana bersatu. Itulah harga sebuah demokrasi. Saya Kavisha. Saya Jovi Najib Baraj. So kami sekarang berada di Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor. So hari ini kita ingin menyertai satu persatuan yang sangat menarik, iaitu Persatuan Pencinta Buku. Jadi, jom masuk dalam. Jadi, saya dengan kawan saya Joanna pun telah masuk ke dalam perpustakaan awam tersebut. Suasana di dalam perpustakaan tersebut sungguh tenang dan damai, sesuai untuk mereka yang ingin mencari ruang untuk belajar dan membaca. Apabila saya dengan Joanna menyertai Persatuan Pencinta Buku ini, kami telah mengetahui beberapa kesan yang positif dan juga negatif dalam persatuan. Jadi, kesan positif yang pertama adalah meningkatkan kesedaran sosial, iaitu salah satu kesan positif yang amat penting daripada penglibatan dalam persatuan.
Melalui aktiviti dan program yang dianjurkan, ahli persatuan dapat memahami isu-isu sosial yang dihadapi oleh masyarakat dan berperanan aktif dalam mencari penyelesaiannya. Sebagai contoh, perkongsian ilmu antara satu sama lain. Ini dapat membina kepercayaan dan sokongan. Berkongsi ilmu ini boleh mempereratkan hubungan persahabatan kerana ia melibatkan kepercayaan dan sokongan antara satu sama lain. Kesan positif kedua adalah memupuk semangat kerjasama dan perpanduan antara kaum. Salah satu aktiviti utama adalah sesi bacaan buku dalam kumpulan, di mana setiap peserta dari kaum yang berbeza berkongsi karya-karya sastera dari budaya masing-masing. Sebagai contoh, ada yang membentangkan ataupun berkongsi novel-novel klasik Melayu, manakala saya dengan Jorina pula memperkenalkan karya-karya kesusasteraan India. Aktiviti ini bukan sahaja mendedahkan peserta kepada kepelbagaian karya sastera, tetapi ini juga meningkatkan pemahaman mereka terhadap budaya kaum lain. Kesan negatif pula adalah terlibat dengan kumpulan yang bermasalah. Apabila seseorang menyertai kumpulan yang berpura-pura sebagai persatuan tetapi sebenarnya terlibat dalam aktiviti negatif, mereka berisiko untuk terpengaruh dengan tingkah laku menyimpang. Sebagai contoh, sini adalah kumpulan akan membuka ruang kepada pelbagai bentuk tingkah laku menyimpang seperti mencuri buku, jenayah kecil dan akhirnya aktiviti yang lebih serius seperti penyalahgunaan dadah atau kerosakan moral yang lebih besar. Kumpulan bermasalah sering menggunakan tekanan rakan sebaya untuk melibatkan orang lain dalam aktiviti yang salah. Akhirnya, ketidakpuasan ahli di mana saya dan rakan saya Kabisha cuba memberi cadangan tapi mereka mengabaikannya. Akibatnya, kami merasa kecewa kerana tidak diberi peluang untuk menyuarakan pendapat. Isu ini akan mengurangkan minat untuk terlibat dalam persatuan dan persatuan kehilangan sokongan daripada ahlinya. Jika keputusan yang diambil tidak melibatkan pandangan atau keperluan ahli, mereka mungkin merasa terpinggir dan tidak dihargai. Kalau dekat sekolah macam biasa pelangkah benda uniform baju kakak uni, saya masuk ni sekarang untuk masa sekolah belajar. Saya nak tanya soalan, apa pendapat awak berdua tentang peranan Kementerian Pendidikan Tinggi untuk menambahbaikkan lagi persatuan yang ada dekat Malaysia? Kalau bagi saya aktiviti ni dia boleh macam bagi fund, bagi duit untuk menambah baiklah dalam kumpulan tu kan. Lepas tu kita aktiviti ni boleh macam bagi kelas macam training supaya dia boleh menambah baiklah dalam kumpulan tu. Selamat sejahtera, nama saya Kirtika Premanazan daripada Bachelor in Accountancy. Terima kasih sudi ditemu Rama. Sebelum itu, kamu boleh berkenalkan diri dulu? Nama saya Tan Jia Hui dan saya pun ambil Bachelor in Accountancy juga. Soalan, pada pendapat anda, apakah peranan kerajaan boleh memupuk perpaduan kaum di Malaysia? Pelibatan pihak kerajaan amat penting di dalam negara ni. Asas perpaduan negara diperkenalkan sebagai DPN adalah satu contoh yang bagus bagi menggalakkan pendidikan dan perpaduan di sekolah. Oleh itu, anak muda disarankan untuk diajar mengenai sejarah dan budaya dari berbagai kaum. Hal ini supaya mereka memahami dan saling menghormati antara satu sama lain, tidak kira bangsa atau kaum. Okey. Terima kasih.